Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri dan saya berada di Ferrari Malaysia. Ini ialah Ferrari SF90 Stradale, antara jentera V8 yang paling cantik pernah saya nampak dan memang baru di pasaran. Problem dengan ni satu saja pada pendapat saya, it comes with a fixed roof. Bumbung dia ni macam ni lah, tak boleh nak turunkan. Bayangkan kalau dia datang dengan hardtop yang boleh diturunkan. Tak payah bayang, dah dia pun kat belakang ni. Come. Ni dia. Dengan warna apa? Aku dah 4 kali tanya pasal warna dia ni. Giallo Monte Carlo. Ini nama warna dia, paint job dia ni. So ini sebenarnya sama seperti SF90 Stradale, cuma dia datang dengan bumbung yang boleh dibuka. Dan yang ini bukan bumbung fabrik. This is a proper hard top. Bumbung besi yang boleh tutup. So ini ialah jentera PHEV plug-in hybrid, sama juga macam SF90 Stradale. Plug-in hybrid pertama Ferrari yang boleh dibuka bumbung dia menggunakan hard top, bukan soft top. Ya, Ferrari panggil fungsi ni RHT, which is retractable hard top. Hard top bermakna dia berbeza daripada soft top. Soft top dia guna fabrik, hard top dia guna logam alloy lah. Apa fungsi, apa bagus dia guna hard top ni? Well, basically, dia dapat keselesaan dan kadar kabin yang senyap sama seperti coupe. Bukan coupe. Coupe lah tu, kereta 2 pintu. Stradale dengan fixed roof. Okay? Dan bila bawa laju, kalau pakai soft top, dia mungkin berkedut ataupun berbunyi apa semua tu. Dengan yang ini, tidak. Sebab hard top, basically, bumbung besi lah kat atas ni. Nanti kita tunjukkanlah. Dan paling penting sekali, kadar kabin yang senyap bila menggunakan hard top. Yang ini berbeza sedikit daripada model-model cabriolet Ferrari yang lain. Dia datang dengan rear glass window yang boleh dinaik diturunkan. Kenapa? Bila kita bawa laju, kadang-kadang kita mengalami masalah wind buffeting. Dia berpusing dalam ni jadi bising. So kita naikkan ni, angin akan straight ke belakang, dia tak tangkap macam ni. Dia tak ada pusing masuk balik. Dia naik kat sini, dia tutup kat sini. So dekat dalam ni masih lagi angin dia kekal nyaman. Hard top yang digunakan oleh Ferrari ni sebenarnya dia menggunakan aluminium. Ini bermakna dia 40 kg lebih ringan dari menggunakan besi biasa. Nampak tak? Jadi hard top dia senyap, okey. Dia selamat sebab dia besi betul. Yang ini ringan sebab dia guna aluminium. Dan paling penting sekali, hard top ini memerlukan ruang yang sangat kecil untuk disimpan berbanding dengan fabric top. So yang ini cuma menggunakan ruang sebesar 100 liter berbanding kalau kita guna fabric 150 ke 200 liter. Jadi kat mana dia simpan? Korang tengok ni. Ya. Nampak tak? Tak nampak pun kat mana dia simpan kan? Itu bestnya model macam ni. Macam mana aku nak keluar ni? Pakai button, bye. Sorry lah, SF90 Stradale dulu yang buat Hanif kan? Saya sebenarnya first time. Okey, satu lagi saya nak cerita kat awak. Walaupun kereta ni harga dia 2 juta, tak masuk cukai, tak masuk apa, dia tak ada electric seat dia manual. Ada sebab dia. Sebab Ferrari nak ringan. Dan ini yang paling ringan sekali. Lagipun bukan ada orang belakang pun nak keluar masuk ke apa kan. So to me, I have no issue with that. Malah nak tegak ni pun manual. Pun pada pendapat saya tidak ada isu.
Jom kita tengok belah dalam. Dalam dia ni pada pendapat saya masih lagi meneruskan tradisi modern Ferrari. Very basic, very simple, tetapi memang nampak mahal lah. Now, kita ada skrin LCD dekat sini, skrin LCD untuk kawal HVAC, aircon dekat sini. Yang ini ni untuk penumpang sebelah pun touch screen LCD. Dan dekat sini ni pun untuk kontrol side mirror apa semua ni pun LCD button yang ada dekat sini ni. So, memang mudah. Steering dia ni saya rasa semua orang dah tahu dah kan. Ada banyak button dekat sini, pun ada yang menggunakan touchscreen LCD dekat sini. Dan Magnetino pun ada dekat sini juga untuk ESC, untuk kontrol kawalan ESC dia. Dia punya stability control dan aircon wiper pun dekat sini. Lampu pun dekat sini, signal pun dekat atas sini, ya. Ini bukannya pedal shifter ini lampu signal dan pedal shifter dekat sini lah. Dan ruang tengah ni pun macam Ferrari model yang sekarang ni pun dia dah tak ada dah lagi gate. H-gate dulu tu dah tak ada dah sebab dia tak ada batang gear pun. So dekat sini kita memang boleh lihat sendiri lah. Sini ada pilihan gear untuk automatic dan manual, ada reverse gear pun dekat sini. And then we have the tingkap naik turun kat sini, tingkap belakang ni pun kat sini. Dan untuk apa nama tu? Untuk retractable roof dia tu. Dan kunci dia ni pun boleh simpan dekat sini. Kunci dia ni letak je kat tengah ni. So, ini ialah lebih praktikal daripada Ferrari zaman 80-an, 90-an. Dulu tu hardcore performance car, contohnya macam F40. Yang ni tak. Yang ini memang lebih praktikal dan lebih sesuai untuk dibawa setiap hari. Malah apa yang awak tengok ni pun, kalau macam kereta-kereta biasa, kereta lazim marahin macam saya mampu beli, ni semua kita tahulah. Ini semua, kalau kereta lain memang trim ala carbon. But this is a Ferrari, this is real carbon, this is real leather, this is real suede, or maybe this is Alcantara kot. And everything you see here, it's real. Ya, kereta pun harga 2 juta bay, oi. And sebenarnya saya tak sabar nak cuba bawa kereta ni, tapi itulah belum kesempatan lagi. Kita nak tunggu steering ni, kita nak tunggu version yang steering ni dekat sana. Bukan dekat sini. Ini sebenarnya post production ni kita. Kita yang pre-production, post-production, pre-production ni kita, maknanya kita ni pun masih lagi dalam orang kata apa, R&D lagi lah. Okay? Now, untuk girlfriend kita yang duduk kat sebelah ni, ataupun orang rumah kita yang duduk sebelah ni, kursi ni pun kita boleh lihat lah sendiri lah. Walaupun saya ni besar, tapi masih lagi boleh duduk dengan selesa. This is a proper bucket seat, racing seat carbon fiber lah sebenarnya. Dan bentuk dia yang seksi tu, dan tu tengok tu. Punyalah besar tempat tahan kaki tu, supaya passenger kita bila nak brake, dia ada brake angin dekat situ dulu. Wow. This is a really nice car. Nampak tak corong aircon ni? The whole corong ni bergerak. Bukan main sikit-sikit ni. Nampak? Muncung ni satu muncung ni boleh bergerak. Alamak. Ni yang pun tengok ni. Cantik lah dia buat. Okey, lupa nak cakap ya. Kita ada rev meter kat sini ni lah. Bukan rev meter lah. Dia signal lah. Hijau ke merah lah kat sini. Okey, so kita tahu bila kita nak upshift ataupun bila kita nak upshift lah. Dunia ni, nikmat dunia ni. Select kita dapat bawa je. Tapi jom kita try start jap. Kereta ni, SF90 ni, satu benda yang missing is the big starter button warna merah tu lah. Dia tak ada. Dia pakai panel dekat sini saja ni. So yang ni walaupun dia hybrid, plug-in hybrid, dia tetap ada enjin 4.0 liter V8 dekat belakang, turbocharged. Bunyi dia pun masih lagi bunyi Ferrari. That will wake up your neighbours, trust me. Ya Allah. Ni nikmat dunia ni. Ni nikmat dunia ni tak? You can see right why I'm like so amazed. Saya untuk kereta hybrid normally we don't talk about performance ke apa semua tu. But here, even though it's a plug-in hybrid, bunyi dia tetap Ferrari, dan saya rasa bila bawa dia lebih hebat daripada Ferrari yang non-hybrid. Kerana apa? Jom kat luar saya tunjukkan. Seperti anda lihat dekat bawah tu, ialah enjin 3990cc V8 turbo.
Enjin ini saja menghasilkan 780 HP dan kadar torque dia adalah 800 Nm. Tetapi disebabkan kereta ini ialah plug-in hybrid, power dia bukan saja datang daripada enjin. Ya. So seperti anda lihat sendiri, jom saya tutup ni sekejap. Kereta mahal, kena tutup baik-baik bang. Alright. This is tempered glass. See, tetap boleh nampak enjin kat dalam tu. Nampak ada dua flap ni. Ini untuk isi minyak. 98 sahaja ya. Kalau 100 lagi bagus. Dan yang ini ialah charging port dia. See? Type 2 cable. Boleh charge kat rumah aku ni. Alright. So, dekat sini ada enjin dan dekat belakang ni juga kita ada MG UK, iaitu Motor Generation Unit Kinetic. Sama macam dalam Formula 1, motor elektrik satu dekat belakang ni. So dekat belakang ni, enjin pun dia bagi kuasa, motor elektrik pun ada dekat belakang ni. So, belakang ni ada dua punca kuasa. Dekat depan macam mana? Jom. Yes. Ini boot dia lah. Okay. Or we call it front trunk. Seperti anda lihat, dekat sini pun ada juga dua motor elektrik, kiri dan kanan. Ya, motor elektrik kat depan ni dipanggil RACE, race. Maksud dia cornering angle regulator elektrik. So ada dua elektrik motor kat depan ni. Jadi dua elektrik motor ni dekat depan, satu dekat belakang. Enjin 4 liter V8 turbo. Power output ke semua ni minimum 1000 horsepower. 1000 bang untuk kereta ni. Tetapi 1000 pun dia tetap lagi masih boleh dipandu kerana dia mempunyai beberapa mod pemanduan. Berapa laju dia? 0 to 100 untuk SF90 Spider ini ialah 2.5 saat. 0 to 200 km/h is in 7 seconds. 7 saat dah sampai 200. Terbakar kan? Orang cerita 7 saat 100 km, 0 to 100 dah laju. This one 7 seconds, 200 km sejam dan maximum speed dia cuma 340 km sejam. Aku tak tahu kat mana dia nak bawa laju macam ni. But then, the fact that you know your car can do that is good enough. It's what we call bragging rights. Bila kita duduk kat kedai kopi, kita kau Taufik. Aku cuma 340 sahaja. Dan paling penting sekali, brake dia ni. 0 to 100 kereta ni boleh buat dalam masa 29, bukan dalam masa, dalam jarak 29.5 meter. Bawah daripada 30 meter. Daripada 100 ke 0. Pendek tu. Jarak lebih kurang 3 bas. Dah boleh berhenti. Daripada 100 ke 0. Sambil tu bila kita dah kat depan ni, jomlah kita tengok. Macam biasa, apa benda ada kat sini? Oh lupa. Ini macam biasa. Untuk Ferrari, setiap kereta ada customization dia sendiri yang setiap owner boleh buat lah. Tambah duit lah. So sini apa yang ada pada kereta ni lah. Okay. So saya nampak ada Apple CarPlay apa semua kat sini lah. Okay. Bila ada banyak customization, lagi banyak list ni lah. Okay. Ni lah charging cable dia. Ini charging cable kat rumah lah ni. Kita panggil granny charger lah. Sebab yang ni slow lah. Tapi bateri dia pun tak besar. 7.9 kWh. Okay. Tak besar. Zoe saya lagi besar bateri dia ni. Ni charging cable dia ni. Yang ini. Aku senyum pun bukan korang nampak kan. SF90 Spider. Toolkit. Oh cantik toolkit dia kali ni ya. So yang ni untuk buka tayar ni. Okay. Fuse kat sini. Then you have tow hook dekat sini. Tak ada brand lah. Oh loh, tak ada brand lah. Color macam Stanley. Tapi itulah dia. Yang ni saya yakin jarang sangat lah owner nak pakai pun. Okay. Ni bagi kat aku pun tak apa kes ni. Boleh aku simpan pensel. Okay. There you go. Nampak ni? Race E nama unit ni. Ni pun lah. Carbon fiber.
Pun merata carbon fiber. Hai, Allah ya Tuhanku. Tengok kan? Okey, kita tutup sekejap. Can you see that or not? That is already a work of art. Punyalah cantik design wiper dia tu. Normal untuk kereta macam ni, dia ada mod-mod pemanduan dia sendiri, dan sebabkan ini hybrid, so dia lebih banyak ada mod pemanduan. So yang kat sini ni ialah ED, ialah electric drive. So electric drive ni dia akan menggunakan roda hadapan sahaja. Kau bayangkan Ferrari pakai front-wheel drive dengan electric motor dia. Dengan bateri saja, dengan kuasa elektrik, dia hanya boleh pergi sejauh 25 km. Itu range dia. Cukuplah untuk bateri sebesar 7.9 kWh. Now, dia ada satu lagi hybrid mode. Kat sini ni dia Edge hybrid mode. Hybrid mode ni pula, dia tetap menggunakan dua roda tapi di belakang. Okey, dia gunakan enjin dan elektrik motor MG UK yang dekat belakang tu. Dan dia ada juga mode 4-wheel drive hybrid. Okey. Contohnya bila kita masuk ke race ni kan, sport mode ni, dia akan gunakan enjin dan motor elektrik depan belakang. Dan kalau kita nak masuk track, kita ada qualifying mode. Yang ini is when you want to go berserk. Kau nak jadi gila atas track, inilah mode dia. Nak lagi kacau, kita offkan terus. Nampak tau? Off terus ESC. Yang ini kau bertawakal lah. If you know what you're doing, why not? Tapi atas jalan raya, janganlah. Even professional drivers pun dia tak offkan benda ni dekat atas jalan raya awam. Now, sebagai sebuah kereta hybrid, dia sepatutnya boleh regenerate bateri dia. Maknanya dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. So, untuk SF90 ni, dia menggunakan 3 cara untuk mengenerate bateri, mengenerate kuasa elektrik untuk charge balik bateri. Nombor 1, regenerative braking, di mana semua kereta hybrid akan gunakan cara ni. Bila dia brake, dia akan guna 2 aksel depan tu untuk menjana tenaga elektrik. Ataupun bila ABS aktif. Tapi selalunya ABS tu bila aktif tu maknanya janganlah sampai dia aktif lah kan. Kemudian bila overbraking, maknanya bila kita brake, kedua-dua ganda, okey, kita brake ataupun kita angkat accelerator, dua-dua aksel depan belakang akan mula menjana kuasa elektrik juga. Dan kemudian last kali dia ada ICE recharge, iaitu dia menggunakan enjin itu sendiri dan juga motor elektrik MG UK kat belakang tu untuk menghasilkan tenaga elektrik bagi memenuhkan bateri 7.9 kWh tu lah. So itu 3 cara dia untuk generate kuasa elektrik. Now, brake ialah antara benda yang utama dalam kereta. Dan bila kereta ada 1000 horsepower, brake ni memang betul-betul penting sangatlah. Bukan setakat untuk orang kata memprotect kita daripada aksiden, tetapi sebenarnya a good braking system membuatkan anda lebih laju di litar. So, bagaimana cara dia membrake? Dia ada beberapa cara. Nombor 1, electronic traction control yang akan kawal semua brake 4 tayar ni. Dan kereta ini pun ada torque vectoring. Normally torque vectoring ni ialah untuk kereta front wheel drive sahaja. Tapi disebabkan kereta ni memang ada elektrik motor kat depan, so dia pun buat torque vectoring. Sebab utama ada torque vectoring untuk kawal kereta dari understeer. Dan torque vectoring memang kereta-kereta lazim pun dah ada. Ya, contohnya daripada Mazda, contohnya daripada Renault, dan memang terbukti berkesan. Dan satu lagi, brake by wire control with ABS and EBD. Yang ini, dia menggunakan braking torque, elektrik motor dan juga brake biasa untuk menstabilkan kenderaan semasa brake kecemasan. Dan yang last kali ialah brake by wire control with ABS and EBD. Apa yang dibuatkan ialah elektrik motor tu sendiri membantu brake hidrolik biasa untuk memberhentikan kereta dalam keadaan paling stabil. So, I am pretty sure kereta ni dengan tayar Michelin Pilot Sport Cup 2 dia ni, braking dia memang mantap dan selamat. Ingat apa saya cakap? The better the brakes, the faster you go around the track. Walaupun Ferrari menawarkan kadar customization yang sangat tinggi, tetapi kalau anda hendak SF90 Spider anda lebih special, anda boleh minta package Assetto Fiorano. Assetto ni bermakna trimming, iaitu kemasan dalaman apa semua tu. Fiorano ialah track Ferrari. Dekat belakang kilang Ferrari. Dan saya dah pernah pandu pun kat situ. So, apa yang dapat daripada Assetto Fiorano punya kit? You get a proper race spec, racing spec, tapi bukan untuk pergi race. Boleh main kat jalan biasa juga. Contohnya, you'll get the Multimatic shock absorbers daripada Ferrari GT Racing Experience. Mantapnya tu. Dan lebih banyak carbon fiber, lebih banyak barang-barang yang menggunakan titanium. Dan kereta yang menggunakan package itu, berat dia 21 kg, lebih ringan. Seperti mana-mana Ferrari baru, anda akan dapat package maintenance selama 7 tahun. Free.
Dan kereta ni sebenarnya kena servis setiap 20,000 km ataupun setahun sekali. Ya, ada beza bila beli baru dengan beli yang recon. Okey, yang mana dah beli recon, dia dah tahu mesti cita-cita dia akan nak beli yang baru juga sebab experience dia totally different. Yang baru ni memang lebih mudah dan lebih mahal second hand value dia. Jika anda hendak menjual kereta ni dalam masa 7 tahun, maintenance package tu pun boleh ditransfer ke pemilik yang baru. Harga dia ni sebenarnya lebih sedikit daripada RM2 juta, iaitu RM2,88,000. Ini tak termasuk duty excise, apa-apa lagi cukai, insurans dan kos pendaftaran. Dan seperti biasa, anda memang kena tunggulah. Mengeluh. Brother, lebih 10 orang dah order yang ini bang. So itu saja. Sekian daripada saya Hazil Samsuri, Kereta Dok Mai. Terima kasih kepada Naza Italia yang membawa masuk Ferrari Malaysia dan memberi peluang kepada kami untuk tunjukkan kepada anda betapa melecunnya kenderaan idaman saya ini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.